Baiklah, saya rasa kita boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, jadi selamat pagi kepada semua. Jadi dalam kelas hari ini, kelas pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita pada hari Rabu. Jadi pada hari Rabu kita sudah mula diperkenalkan kepada satu konsep yang boleh kira agak baru dalam fizik, tapi selama ini kita pun telah menggunakannya, iaitu konsep kerangka rujukan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil reference frame. Reference frame. Dan apakah kepentingan kerangka rujukan ni dalam fizik? Dalam fizik, setiap kali kita melakukan apa-apa pengukuran, kita sentiasa melakukan pengukuran tu daripada satu kerangka rujukan. Dan kerangka rujukan tu biasanya adalah kerangka rujukan kita yang kita diami lah. Jadi apabila kita berada dalam misalnya kalau kita melaporkan bahawa sebuah kereta sedang bergerak selaju 10 meter sesaat, sebenarnya kita sedang melaporkan bahawa kereta tersebut bergerak dengan kelajuan 10 meter sesaat relatif kepada kita ataupun berdasarkan kerangka rujukan kita. Sekiranya kita sedang menunggang motosikal dan kita juga bergerak dalam arah yang sama pada kelajuan yang sama, iaitu 10 meter sesaat juga, kemudian kita sekali lagi mengukur kelajuan kereta tersebut, kita akan melaporkan yang kereta tersebut berada dalam keadaan pegun relatif kepada kita. Sebab kita pun bergerak sekali dalam arah yang sama kan, dengan kelajuan yang sama. Jadi relatif kepada kita, kereta itu nampak pegun meskipun kereta itu bergerak selaju 10 meter sesaat relatif kepada tanah. Jadi contoh ini memberitahu kita bahawa apabila kita melaporkan apa-apa bentuk pengukuran, hasil pengukuran, sama ada pengukuran tentang kedudukan suatu objek ataupun hal lajunya, kita perlu menyatakan dari kerangka rujukan apa kita membuat pengukuran tersebut. We have to specify from which reference frame we are making that measurement. Okay. Kerana bergantung kepada dalam kerangka rujukan yang mana yang kita diami, kita akan melaporkan nilai yang berbeza-beza. Bukan itu saja, apabila kita memerhatikan sesuatu peristiwa dari dua kerangka rujukan yang berbeza, kadang-kala apa yang kita perhatikan juga boleh berbeza. Contoh yang diberikan pada hari Rabu yang baru-baru ini adalah tentang sekiranya ada seorang itu dia membaling bola ke atas kan, baling bola ke atas, kemudian bagaimana bola itu akan bergerak, bagaimana bola itu akan bergerak sekiranya dilihat daripada orang yang membaling bola tu, ataupun sekiranya dilihat oleh seseorang yang berada di atas tanah. Jadi dalam rajah ni awak boleh lihat ada dua kerangka rujukan. Kerangka rujukan yang pertama adalah kerangka rujukan orang ni, yang A ni. So this is the first reference frame. Kerangka rujukan 1. Kemudian ada kerangka rujukan yang kedua, iaitu kerangka rujukan yang didiami oleh orang B ni. Kerangka
kenapa kita katakan bahawa ada dua kerangka rujukan dalam kes ni? Disebabkan kerangka rujukan yang pertama ni dia bergerak, dia sedang bergerak ke kanan kan, sedang bergerak ke kanan ke situ. Right. Manakala kerangka rujukan yang B ni dia pegun. Right. So this is dia pegun. Manakala yang ini pula dia bergerak. Right. Jadi mandangkan satu orang tu sedang bergerak, satu lagi manakala seorang lagi tu pegun, maka kedua-dua orang ni dia mendiami dua kerangka rujukan yang berbeza. Katakan ada seorang lagi C yang berdiri sebelah B ni dan dia pun pegun, right? Maka C ini dia tidak mewakili satu kerangka rujukan lain, sebaliknya C ni dia berada dalam kerangka rujukan yang sama dengan B sebab kedua-dua B dan C pegun, right? Jangan salah faham, setiap kalau dalam satu soalan tu ada 3 orang, maka secara automatik mesti ada tiga kerangka rujukan, right? Ataupun kalau ada 4 orang, maka secara automatik akan ada 4 kerangka rujukan yang berbeza. Ataupun kalau ada 2 orang, secara automatik ada 2 kerangka rujukan yang berbeza, right? Dia tak semestinya macam tu, right? Apa yang membezakan satu kerangka rujukan dengan kerangka rujukan lain adalah kelajuannya, right? Kalau macam dalam kes ni B dan C kedua-duanya pegun, right? Jadi kedua-dua B dan C tu berada dalam satu kerangka rujukan yang sama. Samalah juga katakan kalau ada seorang, right, berada atas train ni juga D katakan, dan dia bergerak bersekali dengan A pada arah yang sama dan pada kelajuan yang sama, maka A dan D ni berkongsi kerangka rujukan yang sama, right? Tetapi D dan C berada dalam dua kerangka rujukan yang berbeza sebab D sedang bergerak manakala C dalam pegun, right? Dan dari perspektif, right, kedua-dua kerangka rujukan ini, apabila bola itu dibaling ke atas, kedua-dua kerangka rujukan ini akan melaporkan lintasan yang berbeza untuk bola tersebut, right? Untuk orang dalam A, right, apabila dia baling bola tu ke atas, bola tu akan naik, kemudian dia akan turun ke bawah, right? Jadi bola tu bergerak tegaklah secara menegak. Manakala sekiranya balingan bola yang sama juga diperhatikan oleh B, right, selepas beberapa saat, right, sebab A ni kan dia bergerak ke kanan kan, dia bergerak ke kanan. Jadi apa yang akan berlaku adalah saya tu let's see, I need to cut, okay dah. Right, tak apa, take section boleh lah, take 9 tak apa. Jadi apa yang akan berlaku adalah selepas berapa saat A ni akan bergerak ke kanan, right? Jadi dari perspektif B ni, bola yang dibaling ke atas ke bawah tu juga akan mempunyai komponen laju yang melintang, right? Selain daripada komponen yang menegak ke atas. Jadi bola tu dari kerangka rujukan B, right, bola itu akan kelihatan bergerak dalam lintasan macam tu, right? Jadi kalau kita tanya A untuk melaporkan bagaimana bola tu bergerak, A akan kata, wah, bola tu dia naik tegak ke atas kemudian jatuh ke bawah, manakala B pula akan melaporkan yang bola tu bergerak dalam lintasan berbentuk parabola sebegini, right? Dan ini memberitahu kita yang sesuatu peristiwa boleh kelihatan berbeza, right? Sekiranya diperhatikan dari dua kerangka rujukan yang berlainan, right? Dan satu contoh lagi yang saya ada sebut pada hari Rabu adalah sebab
kita dah belajar, sebenarnya awak semua dah belajar tentang kerangka rujukan ni dalam mekanik klasik, tetapi ketika itu awak belajar di bawah tajuk berkenaan dengan pelanggaran, right? Awak belajar tentang kerangka rujukan makmal, kerangka rujukan the lat frame and the center of mass frame, right? Kerangka rujukan makmal dan kerangka rujukan pusat jisim, right? Bagaimana kita boleh berpindah daripada satu kerangka rujukan makmal ke kerangka rujukan jisim, right? Jadi saya nak tunjukkan, saya nak just ingatkan balik awak tentang perkara tu. Jadi saya perlu I need to change to my laptop. Hang on saya letak je simulasi dekat tu. Right, jadi where is it? Physics modern. Okay, mana elastic collision? There you go. I should have opened this earlier, but never mind. Okay, right. So I need to share this particular screen. Right, jadi let's see whether it's sharing the right thing. Okay, right. So in this simulation, right, you have an elastic. Kita ada pelanggaran kenyal, right, di antara dua biji bola ni, kan, warna kuning ni, bola warna putih ni, dan kita boleh menentukan, jisim setiap satu bola ni. Kemudian kita boleh tentukan kita nak je berlanggar ikut arah mana semua tu, kan. Jadi apa yang menariknya tentang simulasi ni adalah dia membenarkan kita untuk melihat bagaimana pelanggaran di antara kedua biji bola ni akan kelihatan sekiranya kita memerhatikan pelanggaran ini daripada kerangka rujukan pusat jisim, the center of mass frame, dan juga kerangka rujukan makmal. Kerangka rujukan makmal ni bererti kalau kita berada di tepi kedua-dua bola yang sedang berlanggar ni, apa yang kita akan tengok, right? So this lat frame is basically dia adalah kerangka rujukan yang dilekatkan kepada tanah lah kiranya. So another way of thinking about the lat frame, satu cara lain untuk awak bayangkan apa bendanya lat frame ni, kerangka rujukan makmal ni adalah kerangka rujukan makmal dia bersamaan dengan kerangka rujukan bumi lah. This is the earth frame or the ground frame, right? Maksudnya kalau nak bagi contoh lain, katakan kita bayangkan instead of two balls colliding, right, we imagine two cars colliding, right? Kita gantikan kedua-dua bola ni dengan dua buah kenderaan, right? Satu kereta putih, satu kereta oranye. Lepas tu kita melihat pelanggaran di antara kedua-dua kereta ni, right? Lat frame ni adalah apa yang kita akan lihat, right? Apa yang kita akan lihat sekiranya kita berada di tepi jalan, kemudian kita melihat kedua-dua kereta ni berlanggar, right? So that is a lat frame. Manakala the center of mass frame adalah kerangka rujukan yang dilekatkan pada pusat jisim kedua-dua kereta ni, right? Memandangkan ada dua buah kenderaan ni, right? So the center of mass will always be you can just display the center of mass, right? So the center of mass, because dalam kes ni disebabkan kedua-dua buah kereta ni dia sama jisim je, right? It has the same mass, right? One to one. Therefore the center of mass is directly at the center lah, right? Jadi kalau kita bayangkan kita berada di center of mass tu, we are at the center of mass and we look at the collision, then this is what we'll see. Kita akan nampak yang di atasnya lah. Tapi sebaliknya kalau kita berada dalam kerangka rujukan bumi, maka kita akan lihat yang bawahnya lah, right? So kita tengok dulu apa yang bagaimana pelanggaran di antara kedua buah kenderaan ini berbeza sekiranya kita perhatikan dalam kerangka rujukan pusat jisim dan kerangka rujukan makmal, right? So I'll just play this.
So saya buat peringkat demi peringkat. Let me just do. Okay, sebelum kedua-dua kita lihat pada lap frame dulu. Sebelum pelanggaran, right? Kereta yang warna oranye yang sedang bergerak, manakala kereta yang warna putih ni yang pegun, right? Kemudian kedua-dua kereta ni berlanggar. Selepas pelanggaran, right, manakala ini pelanggaran kenyal kan, jadi kereta yang warna oranye tu yang berhenti, right? Dan kesemua momentum kereta oranye tu dipindahkan ke kereta putih, maka kereta putih itu akan bergerak ke arah yang sama dengan dan juga dengan kelajuan yang sama dengan kereta oranye sebelum pelanggaran tu, right? So kita lihat sekali lagi. So before the collision in the lap frame, the orange car is moving towards the white car, and then it collides. After the collision, the orange car stops and the white car moves in the same direction as the orange car, right? Jadi kalau pernah main kalau nak bayangkan dua bola ni macam bola snooker pun boleh juga, right? Bola snooker bola yang kuning ni dia berlanggar dengan bola putih, bola kuning ni berhenti, lepas tu bola putih tu pula yang bergerak, right? Itu adalah apa yang kita akan lihat sekiranya kita memerhatikan pelanggaran ini daripada kerangka rujukan makmal, right? Sekarang kita tengok pula bagaimana rupanya pelanggaran ini sekiranya dilihat daripada kerangka rujukan pusat jisim. So kita lihat yang belah atas ni pula. So jadi sebelum pelanggaran, kedua-dua bola ataupun kereta oranye dan putih ni mendekati satu sama lain, kemudian berlanggar. Kemudian selepas pelanggaran, kedua-dua bola ataupun kereta warna oranye dan putih ni akan bergerak menjauhi satu sama lain, right? So let me just play that again. Baik, jadi kita boleh lihat bagaimana satu pelanggaran yang sama tu akan kelihatan berbeza sekiranya dilihat daripada dua kerangka rujukan yang berbeza. Kerangka rujukan yang pertama adalah kerangka rujukan makmal, right, yang bawah ni, manakala yang di atasnya adalah kerangka rujukan pusat jisim, right? Dan mana satu kerangka rujukan yang lebih betul ataupun lebih sah, itu adalah soalan yang in a way it's a wrong question to ask, because both reference frame are valid. Kedua-dua kerangka rujukan ni dia sama sahnya, right? Dia sama benarnya. Both, maksudnya kalau awak nak laporkan bola oranye bergerak mendekati bola putih, kemudian sebab pelanggaran bola putih yang bergerak, bola oranye pegun, itu laporan yang betul. Tapi kalau awak nak melaporkan bola oranye dan bola putih kedua-duanya bergerak mendekati satu sama lain sebelum pelanggaran, kemudian selepas pelanggaran bola oranye dan bola putih bergerak menjauhi satu sama lain, itu pun betul juga, right? So both versions, kedua-dua laporan itu sah berdasarkan kerangka rujukan masing-masing, right? It's just that you have to specify where from you are observing the collision. Maksudnya kedua-dua laporan, versi laporan tu betul, asalkan kita menyatakan dari mana, dari kerangka rujukan mana kita melihat pelanggaran itu, right? So ini adalah contoh dan kadang-kala kita memilih untuk berpindah daripada satu kerangka rujukan, katakan from the lap frame into the center mass frame, simply because doing calculations in one of the frame is much more easier, right? Sebab ada kalanya melakukan pengiraan dalam satu rangka rujukan, dalam salah satu rangka rujukan ni menjadi lebih mudah berbanding dengan lakukan pengikiraan dalam kerangka rujukan lain. So you choose the choice of reference frame
depends on which frame will make the calculation easier for you, right? Jadi ini salah satu perkara yang awak kena sedar bila awak belajar fizik di tahap yang tinggi. Di sekolah ataupun di matrikulasi, mungkin di tahun 1 pun, apabila awak diberikan satu soalan untuk diselesaikan, kebiasaannya ada satu jalan saja, right? Ada satu cara saja untuk menyelesaikan masalah tersebut, right? Dan pelajar akan dinilai berdasarkan sejauh mana awak akur ataupun mengikuti satu jalan tersebut, right? Tetapi apabila awak masuk tahun 2, tahun 3, apabila awak menjadi semakin cekap dan semakin mahir dalam fizik, awak akan mendapati bahawa untuk menyelesaikan sesuatu soalan, sebenarnya ada banyak cara-cara berbeza yang boleh awak gunakan, right? There are many ways to solve a problem, to attack a problem, right? Dan salah satu matlamat, right? Matlamat bila kita belajar fizik di universiti adalah untuk melengkapkan diri kita dengan sebanyak mungkin alat-alat yang boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah fizik, right? Jadi fizik di tahap rendah, right, biasanya awak diberikan satu soalan, kemudian awak diberitahu, okey, ini jalan je dan ikut sajalah jalan itu, right? Tetapi fizik di tahap yang lebih tinggi, awak akan diberikan satu soalan, kemudian awak akan diajar pelbagai cara berbeza untuk menyelesaikan soalan itu. Ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga, kan? Dan terpulang kepada awak untuk memilih cara yang mana satu awak nak gunakan, right? Samalah macam kalau awak macam eksperimen 1 untuk amali tahun 2 yang tentang bandul majmuk tu, kan. Kalau untuk mereka yang hadir ke sesi amali semalam, kan, awak dah dengar apa yang Dr. Ba'iyah ceritakan tentang macam mana ada dua cara berbeza yang boleh awak gunakan untuk mendapatkan nilai G, kan. Cara yang pertama tu adalah dengan melukis graf yang lengkung tu, kemudian kira nilai L, kan, lepas masukkan dalam persamaan, kemudian awak dapatlah nilai G. Itu cara pertama dan itu cara yang diberitahu dalam arahan amali. Tetapi selain daripada cara tersebut, ada juga satu cara lain di mana awak melukis graf garis lurus, right? Graf garis lurus, dan daripada kecerunan graf garis lurus tu awak boleh kira nilai pecutan graviti, right? Jadi untuk eksperimen yang pertama itu sebenarnya ada lebih daripada satu cara untuk awak menganalisis data awak untuk mendapatkan nilai G sebenarnya, right? Cara yang mana satu yang awak patut lakukan itu dari satu segi terpulang kepada awak, right? It is really up to you, right? Kalau awak lebih yakin untuk melukis graf lengkung, right? If you think you can draw a curved graph very well, right? Then go for the first method, right? Then gunakanlah cara yang pertama. Tapi sekiranya awak tak mahir, awak kurang yakin untuk melukis graf garis lengkung, tapi awak mahir melukis graf garis lurus, sebab saya dah ajar awak benda tu masa amali tahun 1, kan. Jadi gunakan cara yang kedua, right? Jadi awak tak perlu bertanya kepada Dr. Musli, Dr. Ba'iyah ataupun saya cara mana satu yang patut awak gunakan, right? Awak boleh fikir sendiri benda tu, right? Tugas kami sebagai pensyarah adalah untuk memberikan, untuk menerangkan ke semua pilihan yang ada, kemudian akhirnya terpulang kepada awak untuk memilih, right? Memilih cara yang paling yang awak paling selesa lah. Dan kalau awak dan kalau awak nak gunakan kedua-dua cara pun tak ada masalah, right? Awak boleh mengira nilai G dengan cara pertama, kemudian awak boleh, kalau awak nak, awak juga boleh mengira nilai G menggunakan cara yang kedua. Kemudian awak bandingkan nilai G yang awak dapat dalam cara menggunakan cara pertama dan menggunakan cara kedua, right? Pensyarah, azin, kami tidak menetapkan yang awak mesti guna salah satu, awak mesti guna cara pertama
ataupun cara kedua, dan pada masa yang sama juga kami tak halang pun kalau awak nak guna kedua-dua cara, right? Jadi jangan terlalu rigid, jangan terlalu takut macam kalau buat dua-dua cara ni nanti semarah ataupun nanti doktor payah marah, right? Do whatever that you have to do to obtain a good value of G. That is all that we as lecturers care about. Itu kalau saya jadi pemeriksa untuk eksperimen tersebut, apa yang saya kisah adalah untuk awak mendapatkan nilai G yang terbaik yang boleh awak perolehi. Macam mana awak dapat tak, itu cerita awak, itu terpulang pada awak, right? That is up to you, kan? Awak nak guna dua cara, nak guna kedua-dua cara, nak guna salah satu cara, awak nak cari cara baru, that is really up to you, right? Awak sudah cukup dewasa untuk membuat pertimbangan itu, right? Awak tak perlu nak setiap langkah tu nak tanya pensyarah, boleh ke kan? Kalau sebab awak, saya yakin awak semua boleh membuat keputusan tersebut, right? Dan jangan terlalu mengikut apa yang kawan awak buat, right? Sebab tak semestinya apa yang kawan awak buat betul, right? Jadi cuba pilih jalan sendiri, right? Pilih jalan sendiri dan tahu kenapa awak pilih jalan tu, right? Cuba belajar untuk berdikari, right? Dan kalau awak tak pasti, awak boleh sentiasa boleh bertanyakan kepada pensyarah ataupun kepada pensyarah lah, right? Jangan takut untuk mencuba dan jangan takut untuk bertanya, right? Kalau nak takut pun takut berpada-pada, jangan takut, misalnya takut nanti kalau buat begini nanti sir tanya dan awak tak boleh jawab, jadi awak tak mau buat cara tu, kan? Jangan ada mindset macam tu, right? Sebab mindset macam tu akan membantukkan awak, right? Maknanya sampai awak mati nanti awak akan takut mencuba sesuatu baru semata-mata sebab awak takut gagal, awak takut buat silap, kan? Dalam kehidupan ni berbuat silap itu suatu lumrah, kan? Dan kadang-kala daripada kita belajar daripada kejayaan dan kita juga belajar daripada kegagalan dan kesilapan. Jadi kalau kita hanya harapkan kejayaan, maka kita seolah-olah menutup peluang diri kita untuk menjadi maju lah, right? Jadi jangan jadi macam tu, right? So reference frame, apa-apa pengukuran dalam fizik dibuat daripada sesuatu kerangka rujukan, dan kita perlu menyatakan dari kerangka rujukan mana kita sedang melakukan pengukuran tersebut, dan satu peristiwa yang sama boleh dilaporkan secara berbeza sekiranya diperhatikan dari dua kerangka rujukan yang berbeza, right? So that is all that I want to say about reference frame, right? So seterusnya saya ingin kita bincangkan soalan di Telegram itu. Tunggu, I need to stop sharing this. I start sharing this one. Share screen. Start broadcast. Okay, so I need to share yang tak apa, I don't think I have to do. Right, yang ini kita dah lihat pada hari Rabu, right? Ini juga satu lagi contoh, right? Ada dua kerangka rujukan di sini, right? Kerangka rujukan pertama yang diambil oleh King Kong ini, manakala kerangka rujukan yang kedua, right? Kerangka rujukan yang kedua yang didiami oleh orang yang berada dalam kapal terbang ni, right? Jadi untuk kerangka rujukan pertama ni, dia akan melihat kapal terbang ni bergerak mendekatinya, manakala dalam kerangka rujukan kedua ni dia akan melihat yang King Kong ni mendekati dia, right? Jadi dalam kes ni ada dua kerangka rujukan yang berbeza. Okay.
Okey, seterusnya kita nak I think we can do the kita nak lihat soalan yang dalam grup Telegram kan, mana saya letak dia? Where did I put it? Saya letakkan dalam 2B. Okey. Jadi kalau lihat di grup Telegram, saya ada bertanyakan 4 soalan berdasarkan rajah ni. Dalam rajah ni kita ada 2 bola, bola 1 dan bola 2. Right? Halaju setiap satu bola ni diukur dari satu kerangka rujukan lain, dan kerangka rujukan itu adalah kerangka rujukan tanah. Right? So kerangka. Jadi dalam rajah ni sebenarnya terdapat 3 kerangka rujukan yang berbeza. Kerangka rujukan yang pertama adalah kerangka rujukan tanah ni. So let me kerangka satu. Kemudian kerangka rujukan kedua adalah, kalau kita bayangkan kita sedang duduk di atas bola yang satu ni dan kita bergerak sekali dengan dia, maka ini adalah kerangka rujukan 2. Right? Selain daripada itu, kita juga boleh membayangkan kita duduk di atas bola yang kedua ini. Right? Jadi bola yang kedua ni pun membentuk satu lagi kerangka rujukan. Kerangka right? Jadi terdapat 3 kerangka rujukan yang berbeza dalam rajah ni. Right? Jadi awak boleh bayangkan awak berada di tanah dan melihat bola 1 dan bola 2 bergerak mendekati satu sama lain, ataupun awak boleh bayangkan awak right, berada di atas bola 1, right, dan awak melihat tanah tu bergerak ke arah awak dan juga bola 2 juga bergerak ke arah awak, ataupun awak boleh bayangkan diri awak berada di atas bola yang kedua dan tanah bergerak right, dalam kes ni dia akan bergerak ke arah awak, dan bola 1 ni dia bergantung pada halaju je, bergerak mendekati awak ataupun menjauhi awak. Right? So there are 3 reference frame. Ada 3 kerangka rujukan dalam gambar ini. Right? So sekarang ni kalau kita tu kalau kita bayangkan kita berpindah daripada kerangka rujukan pertama, kedua dan ketiga, apa yang kita akan lihat untuk kedua-dua bola ni. Jadi saya tulis let's see kita buat macam mana. Saya buat macam ni lah. Let's see. Tanah. Let's see. Okay, saya buat ni. Tanah. Saya guna mana? Kemudian bola 1. Kemudian bola 2. Bola 2. Okey, kita buat satu-satu daripada perspektif tanah, right? Bola 1. Oh, sorry. Saya lupa nak sebut. Kita ambil, let's see. Kita ambil arah sebab ni halaju kan. So kita kena takrifkan arahnya. Kita ambil semua arah ke kanan sebagai positif positif. Right? Jadi, okey, daripada tanah, kalau kita berada dalam kerangka rujukan tanah, bola 1, right, bola 1 bergerak dengan kelajuan plus 6 meters per second. Right? Manakala bola kedua pula, sekiranya kita lihat pada tanah, dia akan bergerak dengan kelajuan negatif 3 meter sesaat. Kenapa negatif? Sebab bola ni bergerak ke arah kiri.
kan, dan kita dah takrifkan semua arah ke kanan sebagai positif. Okey. Itu untuk bola, itu kalau kita berada dalam kerangka rujukan tanah. Right? Kita lihat pula bagaimana halaju ni akan berbeza sekiranya kita berada dalam kerangka rujukan bola satu. Right? Jadi bayangkan kita menunggang bola satu ni. Right? Jadi kita menunggang bola satu. Right? Jadi halaju bola satu relatif pada kita adalah kosong. Betul tak? Right? Bola satu tidak bergerak relatif pada kita. Right? So we are riding ball one. Right? Manakala tanah pula akan bergerak dengan kelajuan negatif 6 meter sesaat. Maksudnya kalau kita menunggang bola satu, kita akan nampak tanah bergerak ke arah kanan, ke arah kiri, right? Dengan kelajuan 6 meter per saat, right? Okey, seterusnya untuk bola yang bola yang kedua pula, kalau kita menunggang bola satu dan kita lihat bola dua ni bergerak mendekati kita, right? Bergerak mendekati kita. Jadi saya biarkan kita jangan kira lagi. Well, I should do it like this. Saya biarkan sebagai X, right? Sekarang ni apa yang saya nak awak fikirkan adalah pada pandangan awak, right? X ni, adakah nilai X ni dia akan dia tak perlu lah, maybe we don't use X gitu. Kalau kita menunggang bola yang pertama dan kita mengukur kelajuan bola kedua, dia akan bergerak mendekati kita, right? Soalannya sekarang, adakah bola dua ni akan kelihatan lebih laju. Let me just do it like this lah. Adakah dia akan bergerak dengan kelajuan melebihi 3 meter sesaat ataupun lagi rendah daripada 3 meter sesaat. Right? So ni ada dua pilihan yang perlu kita fikirkan, right? Kita menunggang bola yang pertama, kemudian bola kedua tu bergerak mendekati kita, right? Isunya sekarang, adakah bola kedua tu akan mendekati kita dengan laju melebihi 3 meter per saat ataupun lagi kurang daripada 3 meter per saat, right? So itu yang kita kena fikirkan. Kita habiskan untuk bola kedua pula, right? Jadi sekarang ni kita bayangkan kita menunggang bola yang kedua, right? Relatif kepada kita yang berada atas bola kedua tu akan pegun lah, right? Manakala tanah akan kelihatan bergerak ke arah kanan. Jadi it is moving at 3. Right, so the ground, so if you're riding ball number 2, then the ground will be moving in that direction, right? At 3 meters per second. Okay. Right, saya padamkan ni. Okay. So yang terakhir sekali, kalau kita sedang menunggang, right, kalau kita sedang menunggang bola yang kedua, adakah kita akan nampak, right, bola kedua ni mendekati kita pada kelajuan lebih daripada 6 meter per saat ataupun kurang daripada 6 meter sesaat, right? So ini soalan yang kita perlu jawab. So yang inilah yang saya kuningkan ni.
Right? Tapi sebelum kita menjawab, boleh bincang sebenarnya. Sebelum kita berbincang menjawab soalan tu, right? Saya nak perhatikan di sini, right? Saya nak perhatikan ni. Kita ada dua bola, bola satu dan bola dua, right? Kedua-dua bola ini boleh dilihat dari tiga kerangka rujukan yang beza. So, kalau korang tengok, kita ada berapa nilai ni? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? Kita ada 8 nilai hal laju yang berbeza. Right? Kenapa kita ada begitu banyak? Right? Kenapa kita ada begitu banyak? Disebabkan kita ada kelajuan sesuatu objek tu boleh dilihat daripada banyak kerangka rujukan. Right? Kalau sebelum ni, kalau misalnya di sekolah kan, di sekolah ataupun di matrikulasi, di tahun 1 pun sebenarnya, kita hanya bermain dengan yang ni saja. Right? Sebelum ini, bila kita bercakap tentang gerakan sesuatu objek, gerakan dua bola macam ni kan, kita mengandaikan, right? Kita mengandaikan yang kelajuan bola itu diukur dari kerangka rujukan tanah. Jadi kita cuma bermain dengan dua nilai ni sajalah, right? Hal laju bola saat pertama relatif kepada tanah dan hal laju bola kedua relatif kepada tanah. Jadi mudahlah, right? Kita cuma ada dua nilai ni saja. Tetapi bila kita dah memasuki tahun 2 kan, lagi tinggilah kita, bila semakin dalam kita belajar fizik tu, kita dapati sebenarnya kedua-dua bola ni bukan saja boleh dilihat dari satu kerangka rujukan, tetapi boleh juga dilihat dari dua kerangka rujukan tambahan ini. Right? Jadi ini pada saya lah, ini menunjukkan yang bila kita belajar fizik, salah satu kelebihan yang kita perolehi adalah kita boleh melihat satu peristiwa tu daripada banyak perspektif yang berbeza, right? Dan fizik membekalkan kita dengan konsep dan dengan teori yang membolehkan kita mendiami banyak kerangka rujukan bezanya. So when we study physics, right, by right, our perspective should be broadened, right? Sebetulnya bila kita belajar fizik, ufuk pemikiran kita tu sepatutnya menjadi semakin luas, right? Sebab kita boleh melihat sesuatu fenomena itu daripada banyak segi, kan? Jadi fizik tak sepatutnya menjadikan kita lebih tertutup, kan, ataupun lebih terperosok ataupun lebih taksub dengan satu saja cara melihat dunia, kan. Dan kelebihan itu, right, kelebihan ataupun kemampuan untuk melihat satu peristiwa, satu fenomena daripada banyak segi, itu adalah pada saya satu kemahiran yang agak berguna, yang sangat berguna, sebab itu mengajar kita empathy, right? It trains us to put ourselves into other people's perspective, right? And that should make us that will make us better people, right? So itu salah satu kegunaan lah bila kita belajar, kelebihan bila kita belajar fizik, right? So kita dah melihat bagaimana pergerakan kedua bola satu dan bola dua ni boleh dilihat daripada tiga kerangka rujukan yang berbeza, right? Kerangka rujukan tanah, kerangka rujukan 1 dan kerangka rujukan 2, right? So we have seen that. Sekarang ni kita nak menjawab soalan yang saya kuningkan ni, dan mungkin berguna kalau kita letakkan simbol lah, aku rasa, kalau kita, sebab biasanya dalam fizik kita main dengan simbol, kan. Jadi
seperti mana yang saya sebut pada hari Rabu baru-baru ni, right? Bila kita nak menyatakan halaju sesuatu, right? Halaju sesuatu objek, kita juga perlu menyatakan dari kerangka rujukan apa kita sedang membuat pengukuran tersebut. Jadi mari kita perkenalkan beberapa simbol. So let me just halaju yang ini adalah halaju bola pertama relatif kepada tanah. So mari kita tulis sebagai halaju bola pertama 1 sak relatif kepada tanah T. Ini bersamaan dengan plus 6 meter sesaat. Right? So itu cara kita tulis V 1T. Maknanya cara kita baca, dia tak tuan. Let me just stop. Let me just reshare again. Dia punya apa yang saya tulis tu tak dipaparkan. Tak broadcast. Okay, right. So halaju bola pertama apabila diukur daripada kerangka rujukan tanah, kita tulis sebagai V1T, right? So itu artinya halaju bola pertama relatif kepada kerangka rujukan T, tanah, right? Kita juga boleh menulis halaju V bola kedua relatif kepada tanah negative 3 meters per second, right? So cara kita baca ni halaju bola kedua relatif kepada tanah. Okay, kalau kita nak tulis katakan halaju bola satu ataupun halaju tanah relatif kepada bola satu, then kita tulis V tanah T relatif kepada 1 dan ini bersamaan dengan negative 6 meters per second. Right? Sebabnya kalau kita nak tulis pula halaju tanah relatif kepada bola yang kedua, so kita tulis V T to negative 3 meters per second. Oh, so it's not negative, it's positive, sorry. Right? So dia punya apa? Dia punya maksud simbol dia V A B. So let me just use slightly different colors now. V A B. So A ni merujuk kepada objek yang sedang kita ukur. Right? Manakala subscript yang kedua B ni pula kerangka rujukan kita. Dari mana objek itu sedang diukur, kerangka rujukan atau dari mana objek itu sedang diukur. Right? So kalau lihat dekat di sini kan, yang bahagian atas ni, kita ada halaju bola pertama relatif kepada tanah dan kita ada juga halaju bola kedua relatif kepada tanah. So let me just write this down. V I T, V1T lah. V1T it's plus 6 meters per second, whereas V
2t that is negative 3 meter sesaat. Katakan kita cuba jawab yang ini yang this thing here. Katakan kita nak tahu apakah halaju bola 2, right? Bola yang kedua relatif kepada bola yang pertama. Maksudnya kalau kita menunggang bola yang pertama ni, berapa laju bola 2 tu akan bergerak mendekati kita, right? So, apa yang kita nak? Kita nak kita nak V2, right? Objek yang kita ukur, right? Objek yang kita ukur relative to 1. Ini kerangka rujukan kita, right? So, ini adalah halaju bola 1 relatif halaju bola 2 relatif kepada bola 1, right? Jadi kita bayangkan kita menunggang bola 1 ni, lepas tu kita ukur gerakan bola yang kedua ni. Dan kita tahu bola yang kedua ni akan bergerak mendekati kita, right? It will be moving towards us. Cumanya kita tak tahu, is it moving faster than 3 meters per second? Or is it moving slower than 3 meters per second? Or is it moving faster than 6 meters per second? Or slower than 6 meters per second, right? Jadi, macam mana kita nak dapatkan halaju bola kedua relatif kepada bola pertama berdasarkan maklumat yang kita ada, yakni halaju bola 1 relatif kepada tanah dan halaju bola 2 relatif kepada tanah. Ada cara untuk menggabungkan kedua-dua halaju ni, dan kita akan menggunakan formula yang digunakan tu, kan? Formula yang digunakan tu dia berkait dengan subscript di bawah ni, right? Iterated to the subscript, right? So the formula goes something like this, right? Let me just V2 1 equals to V2, right? Kenapa saya mulakan dengan 2? Sebab kita nak 2 kat situ, right? V2 T tambah VT1, right? Jadi yang pentingnya kat sini, kalau korang lihat cara saya susun operasi ni, let me use a slightly different color, right? Kita nak V2 relatif pada 1, right? So the 1, the 2 is here, right? And the 1 is here, right? Yang tengah-tengah ni pula, this is the ground, right? So apa formula ni nak kata? Dia nak kata kalau kau nak tahu apakah halaju bola kedua relatif pada bola pertama, kau ambil halaju bola kedua relatif pada tanah, iaitu yang ini, kemudian kau tambah kepada halaju tanah relatif pada bola 1, right? Kalau lihat kat atas ni, kita ada halaju bola 1 relatif pada tanah. Tapi yang kita mahukan kalau sini adalah halaju tanah relatif kepada bola 1. Jadi apa yang kalau kita lihat kat sini, kan? Kalau kita lihat kat sini, apa yang beza yang ini? Apa yang bezakan yang ni dengan yang ni hanyalah simbolnya saja, right? So from here we can say that V1T sama dengan negatif VTI, right? Dia cuma berbeza simbol saja, right? So kalau kita nak VTI ni, kita ambil VIT, which is plus 6 meters per second, and we want VTI, therefore VTI
is simply negative 6 meters per second. Right? So ini kita boleh masukkan ke dalam ni. So let me just do. V2t is minus 3 meters per second plus VTI it's minus 6 meters per second. So that gives us negative 9 meters per second. Right? Jadi ini jawapan kita. Right? Ini jawapan kita. Untuk hal laju bola yang kedua relatif kepada bola pertama. Maksudnya, kalau kita menunggang bola yang pertama ni, right? Bola yang pertama ni, kita akan nampak bola kedua ni bergerak mendekati kita pada kelajuan negatif, pada kelajuan 9 meter per saat. Right? 9 meter per saat. And in a way it makes sense. Maksudnya kalau bayangkan awak sedang berlari ke depan dengan kelajuan 6 meter sesaat. Kemudian ada kawan awak yang berlari ke arah awak dengan kelajuan 3 meter per saat, right? Kawan awak akan kelihatan lebih laju ataupun awak berdua akan bertembung dengan lebih cepat berbanding dengan sekiranya awak berlari ke depan dengan kelajuan 6 meter saat, kemudian kawan awak pun berlari menjara awak dengan kelajuan 3 meter saat dan akan lagi lambat bertembung lah, betul tak? Tapi dalam kes ni bola yang pertama ni dia bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter sesaat. Kemudian bola yang kedua ni dia bergerak mendekati bola pertama dengan kelajuan 3 meter per saat. Jadi dari perspektif bola pertama, right? Bola kedua ni mendekati dia dengan kelajuan 9 meter per saat. Right? Meskipun untuk orang yang berada di tanah, bola yang kedua ni hanya bergerak dengan kelajuan 3 meter saat. Meaning that if you are riding ball number 1, from your perspective, from your reference frame, ball number 2 will be approaching you faster, right? Compared to somebody on the ground. Right? Untuk orang di tanah, dia akan nampak bola kedua tu mendekati dia dengan kelajuan 3 meter saat. Right? 3 meter saat yang ini ni. I should use a different color. Yang ini. Tetapi apabila awak menunggang bola yang pertama ni, awak akan nampak bola kedua ni mendekati awak lebih tinggi daripada tu, pada kelajuan lebih tinggi daripada tu, iaitu pada 9 meter saat. Right? So that is what this formula is telling us. Right? So sekarang ni kita nak apa? Dan kalau kita nak tahu berapa hal laju bola pertama relatif kepada bola kedua, dan kita boleh guna hubung kait yang inilah. Right? V12 is simply negative V21. Kita dah ada V21 tu negative 9 meters per second. Therefore V12 it's plus 9 meters per second. So this is the maksudnya apa? Kalau kita menunggang bola yang kedua, right? Kalau kita berada di sini, right? Kalau kita berada di sini, kemudian kita melihat bola yang pertama ni bergerak mendekati kita, kita akan melihat bola yang pertama ni mendekati kita pada kelajuan 9 meter sesaat. Right? Meskipun orang di tanah dia mengukur kelajuan bola pertama ni hanya sebagai 6 meter sesaat. So if you are riding ball number 2, ball number 1 will be moving towards you, will be approaching you much more faster compared to if you are looking at it from the ground, right? So kita boleh tuliskan kat sini. Kita boleh tu. So this is, let's see, this is from to V21, it's negative 9
second, dan kita juga boleh this is plus 9 meters per second, right? So now is complete, right? So sekarang ni dah apa? Dah lengkap lah. Let me just rub this off. Actually, I can just rub this whole thing off. Oop. Right? Yes. Okay. So sekarang ni kita dah ada laju, macam kita dah ada laju bola satu relatif kepada kita ada laju bola, saya buat macam ni lah. I think green has something. Okay. Yang di sini ini adalah nilai hal laju sekiranya kita lihat daripada rangka rujukan yang pertama. Maksudnya kalau kita menunggang bola yang pertama. Ini pula adalah nilai yang kita akan ukur dan laporkan sekiranya kita menunggang bola yang kedua. Manakala yang ini pula adalah nilai yang kita akan laporkan sekiranya kita berada di tanah. Right? So yang kalau lihat kita ada 8 nilai hal laju yang berbeza, right? Untuk bola 1, bola 2 dan juga tanah, right? Dan ini yang kita akan bincangkan lagi pada hari Isnin depan. Kalau korang tengok dalam kes ni kan, bila kita guna formula yang ni, this is a one-dimensional formula sebab kita in a way this is a this formula yang ini sebenarnya this is a vector addition formula. Ini adalah formula yang melibatkan pertambahan vektor kan, sebab hal laju adalah vektor, so kita kena ambil kira je punya arah dia macam tu. Dan ini dibuat, dan pertambahan vektor ni adalah vektor dalam satu dimensi lah, because it's either moving to the left or to the right, right? Pada hari Isnin nanti kita akan lihat situasi yang hampir sama, cumanya dalam kes tu objek tu akan bergerak dalam 2 dimensi, right? Jadi isunya dalam kes tu macam mana kita nak menambah dua vektor yang berbeza, yang dalam dua dimensi. Let me just give you an example. Saya tunjukkan. No, I don't think. Yeah, I suppose I can show this one, right? So ini adalah contohnya, right? Dalam kes ni, right? Kita ada 2 hal laju yang berbeza. Satu adalah hal laju bot tu ke arah sini, dan satu lagi adalah hal laju aliran sungai ke arah sini. Jadi dalam kes ni kita perlu menggabungkan vektor vektor bot ni dengan vektor sungai ni, the boat and the river, right? Dan kita akan lihat, dan dia punya caranya sama saja dengan apa yang kita buat di sini, right? Kita kena kira sebab dia pertambahan vektor dalam dua dimensi ni, kita perlu ambil kira, kita perlu leraikan pada komponen, lepas tu tambah setiap komponen, kemudian gabungkan balik kan. So kita akan guna cara yang sama untuk menjawab soalan yang kalau melibatkan hal laju relatif dalam 2 dimensi, right? Dan dia sebenarnya melibatkan vektor, right? Pertambahan vektor. Jadi sekiranya ada perkara, jadi ini masa yang bagus untuk awak ulang kaji balik apa yang awak sudah ketahui tentang macam mana nak meleraikan vektor, macam mana nak menggabungkan vektor, right? Jadi saya rasa kita berhenti di sini, right? Dan kita sambung pada hari Isnin hadapan, right? Jadi mungkin saya akan jumpa setengah daripada awak untuk sesi amali petang nanti. Kalau sempat saya masuklah sebab saya ada amali tahun 1 pun. Tapi kalau siapa ada soalan ataupun ada merasakan macam benda ni saya terlalu laju, dan bagi tahu saya lah supaya saya boleh bantu awak, right? Jadi saya berhenti di sini. Selamat menunaikan solat Jumaat buat mereka yang akan melakukan solat Jumaat. Selamat tengah hari dan Assalamualaikum.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Terima kasih semua. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.